Bagi yang menerima dengan cara positif, maka hasilnya juga pasti positif. Apapun melihat kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama pertuturan di peringkat antarabangsa, ada asasnya perancangan terbaharu kerajaan ini dan ia tidak seharusnya dilihat sebagai beban. Ini kerana sistem pendidikan di Malaysia sejak di peringkat sekolah rendah sudah menerapkan pembelajaran bahasa Inggeris, seterusnya di peringkat sekolah menengah sehinggalah ke tingkatan 6 dan peringkat matrikulasi. Tempoh masa tidak kurang 12 tahun bagi pelajar diberi pendedahan mempelajari bahasa Inggeris. Mungkin ada yang mempertikai kenapa hasrat kerajaan menjadikan subjek bahasa Inggeris wajib lulus dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia terpaksa dibatalkan. Namun itu seharusnya tidak menjadi rujukan kerana setiap yang dilakukan berdasarkan kepada kajian dan penelitian pihak kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan. Justru kerajaan optimis melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, perkara itu boleh diselesaikan dan pada masa sama penguasaan bahasa Inggeris mampu diperkasa. Melihat kewajaran dan kemampuan pelajar di universiti, pelajar IPT tidak seharusnya menilai kursus bahasa Inggeris hanya sebagai satu subjek untuk melengkapkan pengajian. Ini kerana pelajar yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik sememangnya menjadi pilihan utama majikan. Dan pastinya keboleh pasaran mereka juga lebih besar terutama di organisasi di peringkat antarabangsa. Bila akan dikuatkuasakan bergantung kepada keputusan kerajaan kelak dan perkara tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. It's a compulsory subject to pass, to communicate. Actually, this is a new policy decision I'm announcing today. Ketika merasmikan program kerjasama kolaborasi industri edisi kedua di Akademi 2 di Cyberjaya, Tan Sri Muhyiddin menegaskan graduan perlu mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bagi memenuhi tuntutan pasaran kerja yang semakin mencabar. Baik, bagi mengupas kewajaran dan melihat sejauh mana penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar IPTA, kami jemput ke studio Naib Chancellor Universiti Melaya Profesor Datuk Dr. Amin Jamaluddin. Jalaluddin. Selamat datang, Prof. Terima kasih kerana datang bersama kami tengah hari ini. Baik, polisi baharu diperkenalkan. Pastinya sasaran utama untuk melahirkan graduan bertaraf antarabangsa dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara berkesan. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Bagi saya sebagai Naib Chancellor Universiti Melaya, memang mengalu-alukan tentang polisi ini. Ini kerana kajian-kajian yang telah kami jalankan di tahun-tahun yang lalu mendapati seseorang kerajuan itu untuk mendapatkan kerja, terutama sekali di syarikat multinasional, berkendakkan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggeris. Jadi universiti di IPTA terutama sekali program-program bahasa Inggeris memang dah ada. Cuma kita nak memperkasakan lagi. Saudara Hazel, terutama sekali bila nak masuk ke universiti itu, seseorang pelajar itu mestilah lulus MUAT, iaitu Malaysian Usage English Test, di mana dinilai di peringkat di secondary school. Jadi dimestikan bagi Universiti Melaya sekurang-kurangnya on the average of band 3. Tetapi kalau macam law student tu, pelajar yang nak masuk mengambil perundangan sekurang-kurangnya band 4. Walau bagaimanapun, bagi di Universiti Melaya, kita ada bahasa Inggeris di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Di mana kita ada 6 kredit. Ini adalah untuk orang kata memperkasakan lagi komunikasi yang efektif. Mereka kena lulus sekurang-kurangnya grade C. Kalau tak dapat grade C, kena ulang lagi. Walau bagaimanapun, kepasaran seorang pelajar itu, graduan itu, bukan hanya menumpukan juga kepada efektif komunikasi dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tetapi juga diteraskan kepada orang kata insaniah kemahiran insaniah yang lain, terutama team building, teamwork, IT semua. Jadi pasaran kat luar tu adalah berkompetitif, untuk mendapatkan kerja, terutama sekali di syarikat-syarikat yang multinasional.
Dan Prof sendiri melihat sekarang kualiti graduan yang telah kita lahirkan dari aspek kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Adakah kita sudah memenuhi standard kebolehpasaran ataupun di mana standard kita ketika ini? Okay. Kalau dikatakan, this depend on the orang kata individu. Universiti telah buat yang terbaik kepada pelajar. Dan seperti saya kata tadi, instead of muat yang dia telah lulus ke band 4 semua, bila dia masuk tu kita letakkan dia kepada program bahasa Inggeris di mana boleh bertutur dan berkomunikasi. Mana-mana berkomunikasi dia itu mestilah dalam dekat Universiti Malaya ni kita memperkukuhkan kebanyakan courses dia kita ajar dalam medium bahasa Inggeris. Walaupun kita utamakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia adalah bahasa ibunda, tetapi bahasa Inggeris adalah bahasa second language. Tetapi kalau kita nak lihat graduan kita berjaya dalam di antarabangsa, bahasa Inggeris lah yang sepatutnya kita perkasakan lagi. Jadi ke tahap mana yang dikatakan tadi adalah setengah tu banyak tinggi tahapnya, setengah itu average, yang masuk band 2 tu kita kena push lagi. Jadi bermakna setakat ini kita menggunakan standard MUET ini untuk menguji keberkesanan mereka berkomunikasi, keberkesanan mereka menulis. Yes. Adakah sebenarnya perlu kita lihat kepada kaedah keberkesanan MUET ini? Adakah ia perlu ditambah baik atau bagaimana? Soalan yang baik tu. Bagi saya untuk kupaskan tu sebagai educationist, kita kena lihat kembali. Nak belajar satu-satu bahasa itu biarlah masa kita dilahirkan. Jadi language tu, bahasa itu diajar bukannya untuk besok tapi untuk berpanjangan. Jadi MUET tu kita kena lihat kembalilah. Asal dasar mana pasal MUET bagi segi prinsip polisinya untuk seseorang pelajar itu mahir dalam menulis, dalam berkomunikasi. Kan? Tetapi kalau kita nak lihat, tidak terlambat lagi kita nak buat untuk melihat kembali proses MUET tadi. Tahap mana ke? Kita kena benchmark lah MUET ni kepada dengan international standard antarabangsa. Kan? Jadi begitu juga MUET dapat diperkukuhkan lagi. InsyaAllah di universiti kita murnikan lagi bahasa Inggeris berkomunikasi itu agar dapat individu graduan tadi berkomunikasi dalam bidang masing-masing dalam bahasa Inggeris. Baik, mungkin itu antara pilihan yang kita ada ketika ini, melihat sejauh mana keberkesanan MUET, di mana kita boleh menambah baik, dan satu lagi pilihan untuk mewajibkan bahasa Inggeris itu sebagai subjek wajib lulus untuk pelajar di IPTA. Dan bila bercakap mengenai sumber yang diperlukan untuk mewajibkan setiap pelajar lulus, sumber dari segi pengajar, pensyarah dan kemudahan dan sebagainya, adakah kita sudah bersedia dalam aspek itu? Bagi Universiti Malaya, kalau saya kata, kita ada Fakulti Bahasa Linguistik, Jabatan Bahasa Inggeris. Memang kita ada guru bahasa Inggeris untuk mengajar bukan hanya di jabatan itu, tetapi mengajar crossover disiplin. Di mana fakulti-fakulti seperti perubatan, kejuruteraan, kan. Pasal bahasa Inggeris yang dibuat itu is technical. Dan juga untuk individu graduan itu memahami lebih baik untuk memahaminya. Jadi bagi yang dikatakan infrastrukturnya, makmal bahasa. Pasal apa? Kita sekarang dengan teknologi yang sedia ada, guru bahasa tadi is facilitator. Tetapi yang makmal bahasa itu patut diwujudkan lebih. Kerana is a self-learning dengan IT, ICT yang sedia ada. Jadi seseorang pelajar siswa tadi boleh belajar bahasa Inggeris dengan cara banyak metodologinya. Jadi diperbagaikan, kita katakan blended learning. Jadi bahasa Inggeris tadi tidak semestinya depend so much on the teacher. Kan? Kita nak belajar bahasa yang mustahak sekali, kita praktiskan dia. Kalau kita belajar dekat makmal, guru bahasa Inggeris mengajar dekat dalam lecture hall, bila keluar kita tak amalkan, maka tahap itu pun kita tak akan capai. Jadi yang pokoknya, seseorang itu telah dibimbing oleh pensyarah guru bahasa, dan juga dengan makmal yang sedia ada di IPTA, dan maka dia kena praktiskan. Kalau tak praktis, terkuburlah dia. Mungkin itu yang boleh kita katakan kelemahan yang harus kita perbaiki atau bagaimana, Prof? Salah satu daripadanya yang boleh kita orang kata
mengembangkannya lagi. Misalnya di kolej-kolej kediaman di IPTA kan Sabtu Ahad tu boleh kita perbanyakkan aktiviti-aktiviti seperti memperkayakan. Buatlah satu hari Sabtu jangan cakap bahasa lain asal bahasa Inggeris kan. Jangan balik kampung, jangan balik rumah. Itu pernah dilakukan suatu ketika dahulu. Ada, kemudian lenyap apa ni orang kata tak disambungkannya di banyak IPTA. Tapi ada IPTA yang membuatnya secara baik. Jadi output dia baik. Adakah adil ataupun tidak keterlaluan sebenarnya Prof jika saya katakan kita ketika ini di persimpangan ataupun dilema di antara penggunaan bahasa Melayu dan juga penggunaan bahasa Inggeris? Komen komen saya, bahasa Melayu, bahasa Malaysia itu adalah bahasa kebangsaan. Dia tidak boleh orang kata ditepikan. Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua di mana bahasa antarabangsa. Kan, Jadi diperkayakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan juga orang kata diberansangkan dengan bahasa Inggeris untuk antarabangsa untuk anak siswa-siswi kita mendapat kerja yang lebih baik di multinational company. Dan jika kita rujuk pun kepada negara-negara lain di dalam lingkungan Asia ini sendiri, Doktor, mungkin seperti di Jepun, Korea dan China dan sebagainya, mereka tidaklah begitu mementingkan bahasa Inggeris tetapi mereka masih mampu untuk menjadi sebuah negara dan bangsa yang agak maju. Dalam konteks di negara Malaysia ini sendiri, mungkin doktor ada pandangan doktor sendiri. Tapi sebelum itu doktor, saya ingin kita dengarkan dahulu ada beberapa reaksi daripada warga kampus berhubung dengan cadangan berkenaan. Dan pastinya isu ini juga sebenarnya mendapat perhatian pelajar, ibu bapa dan juga sudah pastinya warga pendidik di universiti tempatan. Sebahagian besar golongan pendidik ini memberi respon yang positif dan menurut mereka pelaksanaan tersebut sememangnya memberi pelbagai manfaat buat pelajar selain cara terbaik memastikan pelajar memandang serius isu penguasaan bahasa Inggeris. Saya memang menyokong kenyataan itu, cuma saya rasa probably kita kena tetapkan syarat kelulusan tu yang bagaimana. Adakah diselaraskan pada semua universiti, because every university kan dia orang punya own tahap peratusan kelulusan. Jadi memang menyokong, cumanya saya rasa penyelarasan perlu dilakukan. Itu satu cadangan yang baik, tetapi perlu melihat apakah langkah-langkah yang akan diambil bagi memastikan yang pelajar ni bila sampai ke tahap universiti mereka sudah bersedia untuk meneruskan pengajian dan kemudian memastikan mereka juga lulus dalam bahasa Inggeris. So saya rasa ini satu langkah yang sangat baik, tetapi penyelarasan ini bukan sahaja di peringkat universiti. Perlu mengambil kira dari peringkat sekolah rendah, sekolah rendah sehingga sekolah menengah. So dasar ini perlu secara meluas. Wujud perbezaan pendapat antara pelajar, namun kebanyakannya menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang positif dan bukan bebanan buat mereka. Itu tindakan yang bagus betul lah, sebab kan kalau kita tengok bahasa Inggeris ni dekat dunia ni dia bahasa nombor 1, sebab dia seluruh negara gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan. Kalau kita tengok as a student kan, kalau kita nak tengok macam bahan rujukan, kebanyakannya pakar-pakar dalam setiap bidang dia keluarkan dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tengok setiap perpustakaan pun rujukan dia pun memang dalam bahasa Inggeris. So kalau dia tak ada asas bahasa Inggeris untuk lulus, kalau dia nak melanjutkan pelajaran tu susah. Saya merasakan bahawa memang itu satu cadangan yang baik, tapi lebih penting laginya mengukuhkan lagi bahasa ibunda berbanding daripada kita mengambil daripada bahasa luar. Sebab bahasa Inggeris ni dia membantu juga, tapi pada pendapat saya itulah lebih baik kita mengukuhkan bahasa ibunda sendirilah dalam institusi pengajian tinggi terutamanya. Sebabnya kita tengok macam jurnal dalam bahasa Melayu pun kurang, terutama sains pun dalam bahasa Melayu pun kurang. Sebagai seorang pelajar, memanglah kami untuk belajar. Jadi tak apalah, yang ni memang baik untuk kita. Jadi why no?
Ya, itu membantukan kita, bukannya menyusahkan sangat. Memang kami memang untuk belajar sebagai seorang pelajar. Kebanyakan mahasiswa sekarang berhadapan dengan masalah ini apabila telah selesai dan tamat degree dia. Sekiranya kita hendak menghadiri satu temu duga, hampir kebanyakan majikan akan berkomunikasi dengan bahasa Inggeris. Polisi baharu yang diperkenalkan menunjukkan penegasan kerajaan untuk menyedarkan masyarakat kepentingan menguasai bahasa antarabangsa tersebut. Melalui pelaksanaan juga mampu merealisasikan hasrat kerajaan melahirkan siswazah yang lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Baik, kita masih bersama dalam Fokus Nasional 1 membincangkan polisi baharu yang akan dikuatkuasakan yang mewajibkan kursus bahasa Inggeris wajib lulus di IPTA, dan perbincangannya kita masih bersama dengan Naib Chancellor Universiti Malaya Profesor Datuk Dr. Amin Jalaluddin. Prof, sebentar tadi pelajar dan pensyarah juga melahirkan reaksi, ada yang melahirkan reaksi yang berbeza, tetapi kebanyakannya positif. Yeah. Mereka tidak melihat itu satu beban bagi mereka. Mungkin sebenarnya sudah berkesan sebenarnya cara kita pembelajaran bahasa Inggeris kita sejak dari sekolah rendah hingga ke tahap di peringkat tertinggi. Memang saya memang amat bersetuju pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh para akademik dan begitu juga pelajar-pelajar tentang isu bahasa Inggeris ini. Kalau kita tengok kembali Jepun, China dan Korea, saya banyak rakan sejawat di sana. Memang tahun-tahun yang lalu, 1 dekad, 2 dekad yang lalu kan, mereka berjaya mengasuhi ekonomi walaupun dengan bahasa ibunda. Tapi kalau kita pergi sekarang, pada hari ini dan akan datang kan, mereka pun mempergiatkan juga bahasa Inggerisnya. Ramai yang rakan sejawat daripada Jepun, daripada Korea dan negeri China yang bersama dengan Universiti Malaya, kalau boleh dia nak memperkayakan lagi bahasa Inggeris. Walaupun baru-baru ni dari Jepun, dia tak pernah minta mencari President of the University daripada luar, tetapi dia mewawarkan ke Universiti Malaya siapa boleh dapat kandidat yang boleh berbahasa Inggeris yang fasih. Jadi isu bertukar dari masa ke semasa. InsyaAllah saya ingat apa jua yang kerajaan cuba membuat tentang kemahiran insaniah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris adalah baik untuk rakyat, untuk kerajuan masa hadapan ke peringkat antarbangsaan. Dan sebelum itu, Prof, kerajaan sebelum ini pun pernah cuba untuk memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris di bawah cadangan pelaksanaan PPSMI. Namun benda itu akhirnya dibatalkan kerana mendapat tentangan daripada tenaga pengajar. Untuk pelaksanaan polisi baharu ini selepas ini, apa langkah yang mungkin perlu supaya kita elakkan perkara yang sama berulang? Jadi kita kenalah berhati-hati lebih. Kita belajar apa yang kekurangan di masa dahulu dan kita dapat atasi isu-isu yang secara untuk mengimplementasikannya secara mujarab. Jadi di sini bagi saya sebagai Naib Chancellor di Universiti Malaya khususnya, kita dapati makmal-makmal semua dah ada. Guru bahasanya pun ada. Malahan kita punya pensyarah di kalangan pensyarah-pensyarah di kalangan international, antarabangsa kan, yang mengajar di tempat kita adalah 23% daripada pensyarah yang ada di Universiti Malaya. Mereka terpaksa belajar dalam bahasa Inggeris, mengajar dalam bahasa Inggeris. Jadi di IPTA yang lain pun saya berharap berada di tahap yang sama, kan? Cuma kita nak menyelaraskan bagaimana tadi cadangan-cadangan daripada ahli akademik dan juga pelajar diselaraskan di manakah peringkat di mana seseorang graduan itu should lulus untuk exit, keupayaan dia bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. Baik, Prof, tidak banyak masa yang kita ada. Mungkin ada kata-kata ataupun komen terakhir daripada Prof? Bagi saya kepada pelajar-pelajar di universiti, terutama sekali public IPTA ini, sokonglah idea-idea yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Positif, ambil ini sebagai positif. Agar polisi yang penting ini untuk memastikan kerajuan yang lebih berdaya saing. Dan dapat menonjolkan diri di peringkat antarabangsa. Kerajuan yang fleksibel untuk pasaran kerja yang sekarang kita lihat berkompetitif. Berkompetitif. Jadi kerajuan yang dapat berkomunikasi
dalam jua bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ini yang akan berkesan, yang akan dapat opportunity kerja yang lebih. Itu saja. Baik, Naib Chancellor Universiti Melaya Profesor Datuk Dr. Amin Jalaluddin, terima kasih kerana bersama kami tengah hari ini. Pastinya ini satu lagi polisi untuk memantapkan kebolehpasaran graduan tempatan.